أصحابه العظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، خصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ محمد عاصم وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المخلصين لك الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء آمين يا رب العالمين. Tersambung muka surat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Permulaan mengenal Allah Ta'ala. Hendaklah dimulakan dengan mempelajari 3 jenis ilmu yang sekurang-kurangnya fardu ain dalam bab tauhid, fiqh dan tasawuf. Ejanya tasawufun. Orang Melayu sebut tasawuf. Bunyi hak sebenarnya tasawufun. Tasawuf. Ta baris atas, sad baris atas, waw baris syaddah dhammah, fa dhammatain. Tasawufun. Jadi dia kata dulu, beramal tanpa ilmu amalan tak diterima. Mardudatun la tuqbalu, tak tertolak, tak diterima. Maka hendaklah beramal tu dengan mengenal Allah. Maka nak mengenal Allah tu dengan belajar 3 jenis ilmu. Sekurang-kurang ilmu yang wajib dipelajari dalam ilmu yang wajib itu fardu ain dia, iaitu sekadar fardu ain tauhid, sekadar fardu ain fiqh, sekadar fardu ain tasawuf. Maka kita banyak kali cerita lah. Fardu ain tauhid ni apa dia? Sekurang-kurangnya mengenali, mempelajari hingga memahami hingga hadam 68 aqaidul iman. Fardu ain fiqh sekurang-kurangnya mempelajari hingga menghadami, hingga hadam
rukun, syarat, sah dan batal. Rukun, syarat, sah dan batal tiap-tiap ibadah yang difardukan ataupun yang hendak diamalkan. Contohnya nak kahwin, wajib tahu rukun, syarat, sah, batal kahwin. Nak buat kenduri kenara, wajib tahu rukun, syarat, sah, batal kenduri kenara. Nak keluar rumah, wajib tutup aurat, wajib tahu rukun, syarat, sah, batal tutup aurat. Begitulah seterusnya. Nak berniaga, kena tahu rukun, syarat, sah, batal berniaga. Nak melabur, kena tahu rukun, syarat, sah, batal melaburan. Begitulah seterusnya, sama ada di bahagian ibadah atau muamalah atau munakahah atau jinayah. Ibadah ni apa dia? Kehambaan diri kepada Allah dalam bab ubudiyah kita kepadanya. Nak tahu rukun, syarat, sah, batal. Muamalah itu ialah segala jenis kemasyarakatan, termasuklah perniagaan. Munakahah, nikah kahwin. Jinayah itu politik Islam ataupun siasat. Siapa kata siasat tak ada dalam agama? Ada. Bab jinayah, bab perundangan Islam. Siapa nak jadi ahli politik, kena belajar dulu rukun, syarat, sah dan batal bab jinayah. Jangan jadi hentak masuk politik. Kena belajar dulu. Dan tasawuf, fardu ain tasawuf apa dia? Wajib tahu kurang-kurangnya 10 sifat mazmumah, terkeji. Dan wajib tahu kurang-kurang 10 sifat mahmudah, terpuji. Dan tahu pula 3 konsep penyucian hati. Apa dia? 3 konsep penyucian hati. Yang pertamanya takhalli. Apa takhalli? Iaitu cara mengeluarkan sifat mazmumah dari dalam hati. Yang kedua tahalli. Apa tahalli? Iaitu mengosongkan hati dari perkara selain Allah, iaitu menghilangkan segala tumpuan kepada makhluk dan asbab yang beradat, tumpu kepada Allah. Yang ketiganya tajalli. Apa tajalli? Iaitu memasukkan sifat-sifat mahmudah, sifat terpuji. Itu fardu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf. Sekurang-kurangnya kena belajar dan kena faham hingga hadam dan dijadikan sebagai amalan hidup. Bila boleh dijadikan amalan hidup, itulah namanya orang yang menghidupkan amalan ulama di dalam kehidupan. Allahumma ahyina bihayatil ulama. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan kehidupan ulama. Jadi al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Barulah boleh duduk dengan Nabi di dunia dan di akhirat. Di dunia lagi dia dah duduk dengan Nabi. Ya, tak nampak Nabi tapi rohaniah Nabi berserta dengan dia. Itu namanya fana fir rasul. Orang yang fana fir rasul, di mana-mana pun dia rasa dia dan rasul tu dekat. Kemudian barulah boleh dapat fana fillah jika Allah Ta'ala kehendaki. Sebelum fana fillah, sebelum fana fir rasul, dia kena fana fi syekh dulu. Iaitu dia kena fana di dalam gurunya. Sebab tu gurunya kena soleh. Nak menjalani jalan kepada ma'rifatullah, wajib berguru dengan guru yang soleh, yang mengenal Allah. Itulah dalam kitab-kitab
tasawuf, dia tulis wajib belajar dengan guru yang mursyid untuk sampai kepada ma'rifatullah. Jadi kita kena carilah guru mursyid untuk kita sampai kepada Allah. Jadi guru mursyid ni bukan mudah kita nak kenal. Dia pun tak memperkenalkan dirinya kepada kita. Itu rezeki Allah Ta'ala nak beri. Jadi orang nak jumpa guru mursyid, terlebih dahulu hatinya bersih dengan Allah. Nak menuju kepada Allah, bukan nak cari dunia. Dia bersih hati dengan Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ketemukan. Baik, habis. Ilmu tauhid, dia tulis ilmu tauhid, dia sengkang. Maknanya matlamat belajar ilmu tauhid itu. Ilmu tauhid yakni matlamat belajar ilmu tauhid supaya tidak salah dalam i'tiqad. Titik. Lepas tu dia tulis ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni matlamat belajar ilmu fiqh itu supaya tidak salah dalam ibadah badaniyah, iaitu ibadah yang bangsa zahiriah. Kemudian dia titik. Lepas tu dia tulis ilmu tasawuf, yakni matlamat belajar ilmu tasawuf itu supaya mengenal perkara yang menjadi penyebab tidak diterima ibadah. Antara penyebab tidak diterima ibadah itu ialah yang pertama, ibadah dalam jahil. Itu yang paling utama sekali. Buat ibadat tapi jahil, tak kenal hukum Allah, tak faham tauhid, tak faham fiqh, tak faham tasawuf, itu namanya jahil. Itu namanya jahil. Jadi masuk jahil itu dia tak faham fardu ain tauhid, tak faham fardu ain fiqh, tak faham fardu ain tasawuf, maka itu dinamakan abdun jahilun, hamba yang jahil. Maka terkadang ibadah dalam jahil itu Tuhan tak terima amal. Itu yang pertama sekali yang wajib kita faham. Yang kedua, punca ibadah Tuhan tak terima, ibadah dalam riak. Riak ni apa dia? Mempamerkan ibadah kepada manusia untuk dipuji, untuk mendapat perhatian manusia. Kadang-kadang saya cerita ke orang, saya ni kalau tak buat tahajud satu malam, rasa macam tak hidup. Saya ni kalau tak Isnin Khamis puasa, rasa macam kafir. Sedap. Saya ni kalau pergi masjid jumpa tabung, saya mesti bubuhnya, paling kurang pun 1000. Itu semuanya ibadah-ibadah yang boleh membawa kepada dosa. Pasal apa? Riak. Tapi bukanlah sebab dia cerita tu maka jadi riak. Dia cerita tu tak tentu lagi jadi riak. Terkadang dia bercerita tapi tidak riak. Dia riak di lidah, tak riak di hati, maka tu tak berdosa. Yang berdosanya kalau riak tu di hati, memang dia niat nak tunjuk ke orang, kata dia orang. Kalau di mulut, di mulut tu tak dia ambil kira. Pasal Nabi pernah kata, ana sayyidul mukminin, aku penghulu sekalian orang beriman. Adakah Nabi bercakap dalam riak? Tak. Nabi bercakap, itu perintah Allah yang Allah suruh dia cakap. Macam Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang wali Allah, dia kata sekalian para wali itu di bawah telapak kaki aku. Bukan bermakna dia riak, tidak. Dia cakap tu atas makna pada zamannya dia pemimpin sekalian para wali. Dia Ghausul Aqtab. Pada zaman dia pemimpin, dia ketua sekalian wali. Tiap-tiap zaman ada ketua wali. Wali-wali ni ramai. Maka tiap-tiap zaman ada seorang ketua wali dan 4 timbalannya, dan wali-wali yang lain yang pernah saya cerita dulu. Jadi wali-wali ini mengenal antara satu sama lain. Kita tak kenal wali, dan kita tak boleh menuduh seseorang tu wali, hukum yang berdosa kalau kita tak kenal. Tuduh-tuduh tak boleh, haram. Mengaku jadi wali Allah.
Mengaku jadi wali Allah boleh. Baik, wali Allah ni ada dua makna. Satu, wali dengan makna wakil Allah yang wajib melaksanakan hukum hakam. Maka yang tu tak apa. Mengaku wali Allah dengan makna dia tu kekasih Allah, Habibullah, padahal tidak, itu haram. Yang ni tak boleh. Jadi senang tak sudah mengaku lah wali. Kita sebut kita khalifah Allah di muka bumi tak apa, iaitu wakil Allah. Apa maksud wakil Allah? Wakil Allah maknanya orang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk melaksanakan hukum hakamnya. Itu maksud khalifah Allah di muka bumi. Firman Allah Ta'ala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan jadikan di muka bumi itu khalifah. Khalifah ni maknanya orang yang memikul hukum hakam Allah. Kita semua ni khalifah Allah di muka bumi. Ngaku khalifah Allah tak apa. Pasal apa? Kita memang orang yang diperwajibkan oleh Allah melaksanakan hukum hakam Allah. Yang ketiga ni ujub. Apa dia ujub? Itu perasaan diri ahli ibadah selamat dari neraka. Dia rasa diri dia banyak amal, dia rasa diri dia banyak ilmu, dia rasa dirinya baik, dia rasa dirinya berjurus, dia rasa dirinya warak, dia rasa diri ni kalau banding dengan orang lain baiklah dia lagi. Tu rasa dia diri baik tu namanya ujub. Orang yang hairan pada diri sendiri, orang yang takjub pada diri sendiri, orang yang rasa diri dia lebih pada orang lain. Dia tu diri dia tu baik. Orang yang rasa diri dia tu baik, itu maknanya ujub. Ujub ni zanbun kabir, dosa besar. Riak dosa besar dalam kumpulan dosa hati. Ujub pun dosa besar dalam kumpulan dosa hati. Dosanya ada berapa? Dosanya ada dua. Satu dosa besar, satu dosa kecil. Kemudian dipecahkan lagi. Ada dosa perbuatan, ada dosa perkataan, ada dosa perasaan. Perkataan iaitu di mulut, perbuatan iaitu segala anggota tubuh yang zahir, perasaan iaitu hati. Itu namanya dosa. Terkadang dosa tu ada kecil, terkadang ada yang besar. Bagaimana dosa lidah ada dosa besar, ada juga dosa lidah yang dosa kecil. Bagaimana dosa perbuatan ada dosa besar, ada juga perbuatan dosa kecil. Bagaimana hati itu ada dosa kecil, begitu juga hati itu ada dosa besar. Baik. Jadi kita wajib tahu mana itu dosa besar, mana itu dosa kecil. Dan wajib pula kita bertaubat dari dosa. Terkadang dosa kecil boleh jadi dosa besar. Dulu saya dah cerita ada 6 sebab dosa kecil boleh jadi dosa besar. Dan kita wajib bertaubat. Dan syarat rukun taubat tu pun kita dah beritahu dulu, dia tak payah kita nak ulang. Siapa yang dah lupa boleh tengok balik. Itu namanya dosa besar. Baik, dalam kitab Az-Zawajir karangan Ibnu Hajar, dia ada tulis dosa ni ada lebih 400 jenis. Ada lebih 400 perkara. Ada lebih 400 perkara dosa yang mana kita wajib tahu. Jangan duk kata kami pun orang tahu halal haram. Ucapan yang macam tu menunjukkan jahil. Baik, habis. Yang keempat, sum'atun ataupun sum'ah. Apa dia sum'ah? Iaitu suka diketahui orang ianya rajin beramal. Ianya tu salah. Alif ya alif nya. Alif ya alif nya. Suka diketahui orang ianya rajin beramal. Kalau dia buat amal, dia suka kalau orang tahu dia tu beramal.
Kalau dia pergi masjid, dia suka orang tahu dia tu pergi masjid. Kalau dia tu ada ilmu, dia suka orang tahu dia tu orang alim. Dia suka orang tahu dia tu siapa. Dia tahu, dia suka. Dia seronok kalau orang tahu dia tu siapa. Dia suka orang tahu kata dia rajin puasa. Dia suka orang tahu kata dia rajin wirid. Dia suka orang tahu kata dia tu jawatannya sekian-sekian. Kalau orang tak tahu marah. Tu namanya sum'ah. Dia pergi haji dah 10 kali. Dia suka kalau orang tahu dia tu dah pergi haji dah 10 kali. Hang jangan tak tahu, aku ni dah 48 kali pergi haji. Dia nak orang tahu. Maka kalau orang tak tahu, dia pun duk cerita ke orang bagi orang tahu. Riak pula. Biasanya 4 jenis penyakit, 3 jenis penyakit ni duk ada dalam hati orang-orang awam. Habis. Yang kelima, takabur. Apa dia takabur? Ra melebihi orang lain. Dia tulis ra ya. Sa tak ada. Tambah. Rasa melebihi. Rasa padam dah semua tu. Merasa diri lebih baik dari orang lain. Tu. Merasa diri lebih baik dari orang lain. Semua tu padam. Tak boleh faham. Ra melebihi orang lain. Ra apa? Rambut. Rasa diri lebih baik dari orang lain. Dia perasan kata dia lebih baik dari orang lain. Itu maknanya takabur. Sombong. Sombong bodoh orang panggil. Bila rasa diri kita tu lebih baik pada orang lain, tu namanya takabur. Kalau suka orang tahu kata kita ni begian-begian, maka tu namanya sum'ah. Ya. Kalau kita hairan, kita rasa boleh aku puasa Senin Khamis dah 10 tahun, hebat juga aku. Tu namanya ujub. Kalau kita suka tunjuk-tunjuk amalan pada orang, tu namanya riak. Baik, tiap-tiap satu ni bila masuk ke dalam hati, wajib taubat dengan segera. Bila masuk dalam hati, perasaan ni salah satunya ataupun 4 sekali, wajib taubat dengan segera. Kerana ia zanbun kabir, dosa besar. Kalau tak taubat, batal habis semua pahala-pahala amal yang kita riakkan. Batal habis amal-amal yang kita ujubkan. Batal pahala dia. Amalan tu tak batal, pahala dia batal. Tapi bila kita taubat balik, maka datang balik pahala-pahalanya. Apa yang kita riak, apa yang kita ujub, apa yang kita sum'ah, apa yang kita takabur, dia hilang pahala bila kita bersifat dengan sifat-sifat mazmumah ini. Tapi bila kita taubat, minta ampun dengan Allah dengan sebenar-benar permohonan, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima taubat dan Allah kembalikan pahala-pahalanya. Kalau kita tak solat, kita nak taubat, kita kena qada solat. Tapi kalau kita dah solat tapi riak, kita solat dengan riak, maka kita kena taubat riak tu. Solat tak kena qada. Solat tak kena qada, cuma taubat riak. Kita solat dalam takabur, solat tak kena qada. Tapi wajib taubat takaburnya tu. Kita baca Quran, kita rasa kita baik pada orang. Sedap suara kita. Orang lain semua terpegurlah dengan suara kita, kononnya. Dan kita rasa padahal kok kita ada perasaan, orang tak ada apa pun. Kita perasan kata kita hebat. Itu bermakna kita berdosa sebab takabur, pasal lebih pada orang. Maka wajib taubat perasaan tu. Kalau tak taubat, pahala baca Quran tadi tak ada, bahkan berdosa. Bila kita taubat daripada dosa itu, Allah Ta'ala terima taubat dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kembalikan pahalanya. Begitulah apa-apa amalan yang kita buat, kalau kita bersifat dengan sifat-sifat ini, maka hilang pahalanya. Bila kita taubat, tak wajiblah diqada amalan yang kita buat. Ya, mudah-mudahan Tuhan kembalikan pahalanya. Baik, habis.
Ni 5 sifat. Contoh, sebagai contoh, ada lagi sifat-sifat yang lain yang menyebabkan batal pahala ibadah. Antaranya apa dia? Buat amal, dosa tak tinggal. Buat amal tapi tak pernah bertaubat dari dosa. Maka itu pun punca antara amalan Tuhan tak terima. Solat rajin, mengumpat pun rajin. Jadi solat tadi tak ada pahala, habis gitu, ditindih oleh dosa mengumpat. Ibadah rajin, tapi hati tu duk buruk sangka dengan orang. Orang semua jahat, dia seorang baik. Maka pahala-pahala tadi tu ditindih oleh dosa su'uzzon bin nas, jahat sangka dengan manusia, habis pahala-pahala. Sebab itulah wajib belajar ilmu tasawuf, sekurang-kurangnya kitab penawar bagi hati. Belajar kitab penawar bagi hati tu biar hadam. Benda tasawuf ni bukan nampak di zahir. Perkara tasawuf ni bukan nampak pada zahir, ia perkara hati. Jadi kita tak tahu seseorang tu ikhlas ke riak. Nampak macam riak sebab dia cakap besar, sembang pun besar macam takabur, tapi hatinya penuh dengan zikrullah, ingat pada Allah. Maka itu kita kena faham. Jangan tuduh-tuduh orang, dakwa-dakwa orang, ya. Sebab perkara itu perkara hati. Semalam ni ada orang tanya, apa dia zikir qalbu, zikrul qalbu, zikir hati. Jadi tanya tepi pintu, saya tak minat nak jawab, pasal panjang nak jawab. Nak jawab saya tanya, nak tanya biasa tanya dalam kuliah. Boleh jawab panjang, boleh tulis. Bertanya tepi pintu tu, boleh ke niat kalau saya jawab? Habis karen saya jawab. Jadi saya tak suka orang tanya tepi pintu. Beritahu lagi sekali, tanya masa kuliah, boleh saya jawab dengan detail. Zikir ni ada 4 jenis. Zikir ini ada 4 jenis. Dengar molek dan tulis. Yang pertama, zikrul lisan, iaitu zikir lidah. Yang kedua, zikrul qalbi, iaitu zikir hati. Yang ketiga, zikrul ruh, zikir roh. Yang keempat, zikrul sirri, zikir rahsia. Apa dia zikir lisan? Iaitu zikir lidah. Apa juga sebutan yang baik yang diniatkan kerana Allah, maka itu namanya zikrul lisan. Apa saja sebutan yang baik yang diniatkan kerana Allah, maka itu namanya zikrul lisan. Maka zikrul lisan ini dia menolong menghidupkan hati yang mati ataupun hati yang hampir mati. Apa contoh zikir lisan? Zikir lisan yang pertamanya ialah syahadatain. Rajin-rajin bersyahadatain. Jaddidu imanakum wa nawwiru qulubakum biqauli la ilaha illallah. Baharulah iman kamu dan cahayailah hati kamu dengan menyebut la ilaha illallah, kata Nabi. Itu zikir lisan. Yang ketiga, menyebut-nyebut tentang ilmu yang fardu ain. Duk seorang-seorang tu baca ilmu fardu ain, biar ingat. Itu pun zikir lisan. Yang tu yang paling wajib. Selepas daripada iman, ilmu. Selepas daripada iman, ilmu. Jadi sebelum duk zikir yang sunat-sunat, buat yang wajib dulu. Yang pertama keimanan, yang kedua keilmuan. Duk saja-saja tu baca kitab-kitab fardu ain, baca kuat, mengingat.
Baca kitab tauhid, baca kitab fiqh, baca kitab tasawuf, baca tu carta 68 aqaidul iman duha. Duduk dah setahun tapi tak hafal-hafal. Ada yang dah 2 tahun belum hafal juga. Sembang gelap puan. Tanya tauhid out sedih. Cakap banyak kali dah, tak mau cakap dah. Aku suka lah. Siapa nak ngaji, siapa nak hafal, tak mau suruh lah. Sakit kepala. Baik. Itu namanya zikir lisan, untuk menghidupkan hati. Jadi zikir lisan ni setelah daripada syahadatain, ilmu. Kemudian ilmu yang sunat-sunat. Pergi faham, baca ilmu sunat-sunat tu, banyak. Dah habis ilmu wajib-wajib, ilmu yang sunat-sunat pula. Habis yang fardu ain, fardu kifayah pula. Habis fardu kifayah, yang sunat-sunat pula. Baca, dia ingat. Itu lebih baik daripada wirid-wirid yang sunat. Lepas tu gua marihat nombor 3. Apa dia? Zikir yang sunat. Seperti menyebut la ilaha illallah banyak-banyak. Astaghfirullahalazim yang banyak-banyak. Kalau berdosa, bertaubat tu jadi wajib. Tu pun nama zikir lisan juga. Lepas iman kena ada ilmu, lepas ilmu kena ada taubat. Kena ada taubat, taubat tu wajib. Tu namanya zikir lisan juga. Punca tabligh istiqamah alal ubudiyah kerana ilmu dan taubat belum sempurna. Kadang-kadang ilmu dah sempurna, taubat belum sempurna. Kita ni masalah taubat belum sempurna. Sebab itulah susah nak istiqamah alal ubudiyah. Susah nak jadi warak, susah nak jadi taat, pasal taubat belum selesai. Maka paling afdal dan paling utama orang yang nak jadi baik ni, nak jadi soleh ni, selepas daripada ilmu, dia kena duduk dalam darjah taibuna, orang-orang yang bertaubat. Maka banyakkanlah taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih kepada orang yang bertaubat dan yang membersihkan diri. Bila kita dah rasa syok dalam ibadat, dah tak minat buat maksiat, barulah tambah yang sunat-sunat seperti baca Quran, zikir subhanallah, zikirlah apa-apa yang sunat-sunat, tak apalah sebagai tambahan bagi hati itu jadi syahdu dengan Allah. Tapi kalau hati masih syolok buat ibadat, tak usah buat yang sunat-sunat, pergi buat yang wajib-wajib dulu. Yang utamanya ilmu fardu ain, yang keduanya taubat nasuha. Taubat nasuha tu sampai kita jadi takut nak buat dosa. Barulah kita tambah yang sunat-sunat, baru betul cara ibadat. Kadang-kadang kita nak buat ibadat tapi tak betul cara. Tauhid pun tak habis ngaji lagi tu. Kalau nak mengaji taranum Quran tu buat apa? Tauhid fardu ain tak habis mengaji lagi, tak faham lagi. Tapi dia kalau dah mengaji bahasa Arab buat apa lah? Ngaji yang fardu ain dulu biar habis, biar khatam, biar hadam, bukan kira khatam, biar hadam. Kemudian cari salah diri. Aku ni suka ngumpat orang. Aku solat pun tak khusyuk lagi. Taubat yang tu dulu. Bila dah sempurna taubat, baru buat yang sunat-sunat, baru kena cara ibadah. Mudah-mudahan hidup hatinya. Baru namanya zikrul qalbi. Apa dia zikrul qalbi? Iaitu zikir hati. Zikir hati ni, dia tidak ada huruf, tidak ada suara. Zikir hati ni laisa biharfin wala sautin. Tak ada huruf, tak ada suara. Habis tu apa zikir hati? Zikir hati itu ialah perasaan yang hidup dalam hati, tak hilang-hilang. Maka permulaan perasaan itu ialah al-khauf wal-raja wal-mahabbatu lil-bil ibadah. 3. Perasaan itu 3. Apa dia? Yang pertama, al-khauf, yang tu takut azab Allah, yang tak hilang-hilang dalam hati, menyebabkan dia tak berani nak buat dosa.
Yang kedua ar-raja, apa dia? Harap rahmat Allah, sampai dia tak tumpu hatinya kepada makhluk. Yang ketiga dia mahabbah bil ibadah, kasih dengan ibadat. Tiga-tiga ni duduk dalam hati dia, tak hilang-hilang. Tu namanya zikru qalbi. Tu namanya zikru qalbi. Dia bukan ada huruf, bukan ada suara, bukan satu perkataan, tapi perasaan. Perasaan takut azab Allah tu tak hilang-hilang. Duduk mana pun takut sampai termimpi-mimpi. Orang macam ni yang boleh memimpi Rasulullah selalu. Pernah mimpi jumpa Rasulullah, kata mahabbah Rasul. Terkadang orang macam ni baru hidup salawatnya. Orang macam ni baru hidup salawatnya. Tu terkadang orang-orang macam ni Allah Ta'ala kurniakan salawatul khususiyah fihi. Allah Ta'ala kurniakan salawat khusus. Itu kata guru-guru saya, ya, kata guru-guru saya begitu. Baik. Kemudian yang ketiganya zikrul roh. Apa dia zikrul roh? Ini lebih tinggi. Zikrul roh ni ialah ruhnya yang sentiasa mengembara ke alam rabbaniyah. Ruhnya sentiasa mengembara ke alam ketuhanan. Ruh itu mengembara. Walaupun dia tidur, mata hatinya tetap jaga, kerana ruhnya membawanya berjalan di alam rohaniah. Ini pun tidak ada suara, tidak ada huruf. Kemudian jika Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala akan masukkan dia ke satu alam zikir yang dinamakan zikrus sirri, iaitulah zikir sir. Setelah ruh tadi mengembara, maka sampailah dia ke satu makam, ke satu makam, ke satu makam, ke satu makam. Makam bukan kubur, iaitu darjah ataupun tingkatan ma'rifatullah. Ya, asalnya zulmat kepada anwar, daripada anwar kepada sir, sir kepada khafi, khafi kepada khafiyul khafi, khafiyul khafi kepada tauhidul af'al, tauhidul af'al kepada tauhidul asma, tauhidul asma kepada tauhidul sifat, tauhidul sifat jika Allah Ta'ala kehendaki sampai ke tauhidul zat. Itulah darjah-darjah makam-makam orang yang ada sir ilallah. Ia sebutnya sir ilallah. Maka ini kita tidak kenal, orang ini tidak kenal. Allah dua yang kenal, dan sesama mereka itu kenal. Kita jangan tuduh-tuduh orang itu, orang ini. Harap faham ke? Itu namanya zikir qalbi. Nah, zikir lisan, zikir qalbi, zikir roh, zikir sir. Jadi tak dapat tidak. Sampai ke zikir tertinggi itu kena zikir lisan dulu, iaitu pergi belajar dulu, ilmu dulu. Jangan terus nak masuk tarekat ngaji tauhid ni tidak. Orang masuk tarekat ngaji tauhid tidak, apa yang bila nak jadi wali, lalah ke jadi kuali. Kuali hangit. Tu tolong biasa tu soalan. Baik, habis cerita. Di dalam kitab ini tidaklah diterangkan secara terperinci ilmu tasawuf ini. Pelajarilah kitab. Dia tulis kitab Taqawuh Padang. Pelajarilah kitab tasawuf yang khusus membicarakannya. Pelajarilah kitab tasawuf tu, bukan taqawuf, tasawuf. Salah hijau. Apa contoh kitabnya tu? Macam kitab yang kita belajar tu, Penawar Bagi Hati. Tu kitab tasawuf yang mula-mula sekali kena belajar. Dulu saya masuk pondok, itulah kitab tasawuf yang mula-mula saya belajar. Baik, kita berhenti cakap itu dulu. Bahagian 9, sifat 20 dan rukun iman. Baru nak cerita sifat 20. Yang tadi tu yang kita dah baca selama ni, itu motivasi.
Ya, motivasi. Bukan lima pada siapa kena belajar kitab tauhid. Barulah kita nak belajar kitab tauhid, bagi faham dulu. Dia tahu apa matlamat kita belajar ilmu tauhid, bukan suka-suka. Baik, habis. Kemudian tanda muka surat 114, huraian 50 aqaidul iman. Baik, ada soalan ni, orang tanya apa soalan dia? Soalan dia kata, dia tanya, kalau kita selalu buat perkara yang melalaikan, adakah kita perlu bertaubat? Seperti bermain, berbual banyak, bergurau senda. Terima kasih. Okay. Baik, taubat ni ada taubat ni ada 5 jenis. Yang pertama, taubat dari syirik setelah kembali kepada iman. Yang pertama, taubat dari syirik jali setelah kembali kepada iman. Syirik ni Tuhan tak ampun dosa, melainkan kena masuk balik kepada iman dan Islam. Bila dah masuk iman dan masuk Islam dengan syahadatain, maka wajiblah taubat kelakuan syirik yang kita buat tu. Itu yang pertama. Yang kedua, taubat daripada dosa besar. Yang ketiga, taubat dari dosa kecil yang dah jadi dosa besar. Macam mana dosa kecil dah jadi dosa besar? Dosa kecil tu diulang-ulang kita buat. Contohnya dengar lagu, muzik. Suka orang dengar lagu. Lagu Hindustan ke, lagu Melayu Tan ke, Tenyo Rambutan ke, orang putih ke, orang hitam ke, orang apa ke, lagu yang bukan membawa pada keimanan, lagu yang boleh menghilangkan semangat istiqamah alal ubudiyah, itu semangat keimanan boleh hilang. Itu semuanya lagu-lagu asalnya makruh, boleh bawa pada dosa kecil, tapi tak tinggal-tinggal boleh jadi dosa besar, maka tinggalkan. Wajib taubat. Asalnya makruh, dengan itu lah lama-lama seronok jadi dosa kecil. Bila dah buat tak tinggal-tinggal, hari-hari dengar, masuk kereta mesti wasik tak kena tinggal dah. Itu dah jadi dosa besar, wajib taubat. Dosa kecil ni boleh dia gugur dengan wudu, dengan solat, dengan zikir. Tapi bila dah jadi dosa besar, wajib taubat, tak hilang dosa. Faham? 3. Yang keempat, wajib yang pertama taubat, yang pertama syirik jali setelah kita syahadatain, kembali kepada iman dan Islam. Yang kedua, dosa besar. Yang ketiga, dosa kecil yang dah jadi dosa besar. Yang keempat, keinginan untuk melakukan dosa. Wajib taubat dari keinginan untuk melakukan dosa. Yang keempat, kelalaian hati dari mengingati Allah. Contohnya solat. Solat tak ingat Allah tu wajib taubat. Tu dosa. Ya. Kemudian di luar solat. Di luar solat ni, ya, kelalaian itu terkadangnya berdosa, terkadangnya tak berdosa. Kelalaian macam mana boleh berdosa? Kelalaian yang boleh membawa kepada maksiat, maka tu jadi dosa terkadang. Ada juga kelalaian yang tak boleh, yang tak jadi dosa. Contohnya kita main. Main apa? Main dam. Main apa? Main congkak. Main apa? Main game. Tapi tak sampai jadi berdosa. Macam mana? Kita tak meninggalkan perintah Allah yang wajib. Suruh solat, kita berhenti pergi solat. Mak kita panggil, kita pun tinggallah game kita tu, kita pergilah ikut mak. Ni main game asalnya makruh ya, lalai. Mak panggil, buat hati dah jadi dosa. Tu kata tadi,
perkara yang melalaikan, yang boleh membawa pada dosa, itu terkadang jadi haram. Maka tinggalkanlah segala yang lalai itu. Min husnul Islam tarkuhu ma la ya'ni. Setengah di antara keindahan Islam itu meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat. Baik. 5 ini wajib taubat. Baik, Nabi taubat. Sehari 70 kali adakah Nabi buat dosa? Ya. Nabi bertaubat bukan kerana buat dosa. Nabi bertaubat kerana mempersembahkan rasa kasih dan rindunya kepada Allah. Maka dia kata dia bertaubat, dia baca astaghfirullahalazim, bukan bermakna dia buat dosa, tapi dia mempersembahkan rasa kasihnya kepada Allah. Maka dia bertaubat, dia minta ampun. Contohnya lagu mana? Contohnya kita duduk kat pondok ni. Kita duduk kat pondok ni, jadi bila cuti kita pun balik, mak kita mari ambil, kita bersalam dengan mak kita, mak minta maaf, ayah minta maaf, ada salah silap, padahal tak buat apa pun kan. Jadi minta maaf buat apa tu? Kita minta maaf, tunjuk rasa kasih sayang dan rindu. Itulah umpamanya taubat Nabi. Dan taubat orang-orang Rasul, orang-orang Nabi, dan orang-orang wali, dan orang-orang solehin. Mereka bertaubat bukan kerana dosa, tapi kerana rindu, kasih kepada Allah. Taubat mempersembahkan rasa rindu dan kasih. Tak sama macam kita. Kita taubat kerana buat dosa, tapi Nabi taubat kerana rindu, kasih kepada Allah. Baik. Jadi kalau ditanya bermain, berbual banyak, bergurau senduk, kita ni harus bermain. Nabi pun bersukan. Nabi masuk lomba lari maraton, Nabi berenang, Nabi memanah, Nabi bersukan, Nabi berkuda. Itu nama main tu. Selagi main itu tidak membawa kepada kelalaian sehingga meninggalkan perintah Allah, maka benda itu harus. Tapi hati tak ingat Allah, ya. Bila hati tak ingat Allah, maka niatkan kita main tu kerana nak merehatkan akal, kerana kita ni banyak dah mengapai tadi, belajar tadi. Kenalah juga ada humor, bersenda gurau, ya, yang tidak melampaui had. Maka itu hukumnya harus, iaitu tak kenalah taubat. Mayang asal turun saat, pergi cabut rumput, main guli, main bola sebentar pagi, pasal hari tu ada orang patah tangan, menyusah orang. Lagi patah kepala pula. Jadi buatlah benda faedah, ya, buat benda faedah. Maka main-main benda faedah tu dapatlah pahala, mudah-mudahan. Niat kerana Allah, ya, main guli pun dapat pahala. Kita gotong royong, bersih surau, bersih asrama, niat kerana Allah, dapat pahala. Macam Nabi berenang dapat pahala, berenang dapat pahala, naik kuda dapat pahala, berlari dapat pahala. Pasal apa? Pasal dia riadah, niat kerana nak sihatkan badan, supaya badan sihat, boleh taat perintah Allah, dapat pahala. Itu nama innamal a'malu binniyati wa likulli imri'in ma nawa. Tiap-tiap satu benda tu dengan niat. Apa dia niat? Niat kerana Allah, dapatlah pahala. Kadang-kadang mengumpat tu pun dapat pahala, kalau niat kerana Allah dan betul caranya. Tapi tak betul cara dia, hak boleh betul pun jadi berdosa. Pasal apa? Tak betul cara, pasal tak mengaji. Itulah kena mengaji, ya. Baguslah kita semua mengaji kat sini. Jangan berhenti belajar. Kurang-kurang 3 tahun. Saya tak kata 3 tahun, kurang-kurang nak khatam semua kita hak mengaji. Tauhid 1 khatam, fiqh 1 khatam, tasawuf 1 khatam, nahwu 1 khatam. Kalau boleh baca kitab Arab pun jadilah 1-2 kitab. Tajwid habis khatam, bukan? Hadis 1 khatam, tafsir lambat dah nak habis. Kita nak balik nak kahwin tak apa lah. Ni tauhid, dia nak khatam lagi dah berhenti dah.
2 tahun 4 sekolah pondok. Bila nak habis? Duk istiqamah, cekal hati, jangan tukar-tukar lah. Kena marah tahan, kena kutuk, kena keji tahan, barang hilang kena tahan, kena marah tahan. Ini marah sikit balik, tak nak mari dah, merajuk. Tanya-tanya, buah sekolah pondok, dah 3 dah sekolah pondok. Berapa tahun ngaji? Baru 2 tahun. 2 tahun ngaji, dah 3 sekolah pondok. Itu bakal-bakal tak nak jadi. Alim ulama disebut dalam kitab, buka dalam kitab penuntut, kurang-kurang belajar satu tempat 3 tahun, jangan berhenti. Kalau berhenti tak sampai setahun pun 2 tahun, tu tanda-tanda lah tu. Tanda-tanda apa? Habis dia mak ayah lah. Tak jadi apa. Duduk 3 tahun istiqamah, kekal, cekal hati. Kena marah benda apa? Ni kena marah sikit, pali, tak main-main dah, merajuk ke hidung masin. Satu nak jadi apa? Syekh Abdul Qadir Jalani, ayah Syekh Abdul Qadir Jalani, ya, 5 tahun jadi kuli di ladang apple. Kerana nak minta maaf sebab makan buah apple yang dia ambil yang terjatuh dalam sungai. Padahal jatuh dalam sungai tu dia jadi hak Allah Ta'ala dah, bukan hak tuan tanah lagi dah. Jatuh tanah orang jadi hak Allah Ta'ala. Siapa nak ambil makan dah tak berdosa, tapi dia rasa dia berdosa. Dia pergi jumpa tuan tanah tu, dia minta maaf. Kata tuan tanah, kalau kau nak aku maafkan, kau kena duduk di ladang aku 5 tahun, kau kerja jadi kuli tanpa gaji, makan yang aku bagi. Ni ayah Syekh Abdul Qadir Jalani, seorang wali Allah. Dia kata tak apa, demi kau maafkan aku 5 tahun pun 5 tahun aku kerja tanpa gaji. Cukup 5 tahun. Sebab hatinya niat semata-mata mencari keampunan dan keredaan Allah Ta'ala. Ni Allah Ta'ala kata apa? Barang siapa beribadah mencari redha aku, nescaya aku kurniakan kepadanya apa yang tak pernah dia impikan. Satu ketika dah 5 tahun, dia pun tanya, Tuan, dah cukup 5 tahun, bolehkah saya ni balik dan ampunkan dosa saya? Dia kata, kalau kau nak aku ampunkan dosa, satu lagi syarat dia. Apa dia? Kau kena kahwin dengan anak aku. Oh, sudah, lega lah kan, kahwin dengan anak tukil ladang. Dia pun tunduk, seronok lah, senyum. Tak apa tu lah, buat kahwin. Tapi kau kena sabar. Pasal apa? Anak aku ni buta. Mak buta. Dah buta, pekak. Dia pekak, dia bisu. Dia bisu tu lumpuh pula. Buta, pekak, bisu, lumpuh. Mak, hai, langsung masak balik muka dia. Masak lebih pada apple muda lagi. Tapi oleh kerana nakkan keampunan daripada tuan tanah ni, tak apalah tuan, pekak, buta, bisu, lumpuh, tak apalah, jangan tuan ampun dosa saya. Tuan ladang tu tadi tengok ayah Syekh Abdul Qadir Jalani, ayah dia, bukan dia, ayah dia. Kalau lagu tu kita langsung kalah. Sampailah tarikh dia akad nikah, dia kahwinkan. Dah kahwin, masuklah bilik bini dia. Masuk bilik, dia lari keluar. Dia lari keluar pergi cari bapak dia. Dia kata, wahai ayahku, kenapa? Bini saya mana? Ada dalam bilik ke? Tuan kata, bini saya buta, bini saya pekak, bini saya bisu, bini saya lumpuh. Saya masuk tengok, dia tengok saya, dia senyum, dia kata Assalamualaikum. Dia bangun nak salam saya cabutlah. Mana ada orang lumpuh boleh bangun, mana ada orang buta boleh tengok, mana ada orang bisu boleh senyum bagi salam. Saya bagi salam ke dia, dia dengar, dia jawab Waalaikumsalam. Lepas tu dia pula bagi salam saya. Mana satu ni bini saya? Bini saya buta, pekak, bisu, lumpuh. Bapak dia senyum. Bapak dia kata apa?
Anak aku ni buta dengan makna dia tak pernah tengok yang haram. Anak aku ni bisu, dia tak pernah cakap benda yang haram. Anak aku ni pekak, dia tak pernah dengar benda yang haram. Anak aku ni lumpuh, dia tak pernah keluar rumah melainkan dengan aku. Tu dia. Itulah dia mak Syekh Abdul Qadir Jailani, waliullah, wali perempuan. Ayah dia pun wali juga. Itu dia dapat anak pun wali. Dapatlah Imam Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, keturunan Nabi SAW. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah datang ke tanah Melayu di Kedah sana. Dulu Kedah namanya Kalahar. Kerana apa? Berjumpa dengan muridnya. Siapa nama murid dia? Siapa nama murid dia? Tak ada nak ingat. Siapa dia murid dia? Tak ingat ada? Tak ingat? Apa nama murid dia Syamil? Muhammad Syamil Al-Terengganu. Itu murid dia. Mati dah tak ingat. Siapa dah ingat nama anak murid Syekh Abdul Qadir Jailani hidup kat Malaysia? Dulu tak nama Malaysia, namanya Kalahi. Kedah tu nama Kalahi. Apa namanya? Hasan? Aduh. Saya bagi masa sampai besok subuh saya nak tanya. Saya kata tak ada tulis dalam buku, hilang dah. Koyak mana tak tahu lah, cuti ibu ni tak ada apa dah. Tengok subuh tu siapa dia. Itulah dia Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang wali Allah. Di zamannya dia ketua para wali. Ya, di kita nak anak-anak yang soleh, kita apa kena soleh dululah. Ya. Baik. Habis, soalan kedua, apakah hukum pakaikan serban dan jubah di mayat orang mukmin? Hukumnya harus setelah dikapankan di dalamnya. Ya. Pakai kapan dulu, kapankan dulu, kemudian pakaikanlah serban dan jubah tu hukumnya harus. Wallahu a'lam. Baik, kita berhenti situ. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله.